Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syaruzah Arifin dan saya Syekh Mato. Dalam Dialog TVS dan minggu ini kita ingin memberkatakan tentang sesuatu yang biasa kita dengar sebenarnya. Perkataan itu adalah dengan kemas. Tapi tahukah kita kemas itu apa sebenarnya? Bermula dengan Jabatan Kemajuan Masyarakat. Saya pun sebenarnya kalau tidak disebutkan berkenaan dengan perkara ini, saya mungkin terlambat sedikit untuk mengingat kembali apakah sebenarnya kemas dan fungsinya. Tapi untuk bercakap tentang fungsinya, Cheryl? Betul dan Syah, topik hari ini sangat penting dan juga dekat di hati rakyat juga Syah, seperti Syah dan Cheryl juga, dan terutamanya di luar bandar. Dan pada topik Dialog TVS hari ini, transformasi desa dan peranan KKDW dan kemas era baharu. Dan kita akan berbincang secara mendalam tentang hala tuju pembangunan luar bandar, fokus utama kementeriannya, dan juga yang paling menarik, transformasi besar yang sedang berlaku dalam pendidikan awal, Syah. Betul. Dan pembangunan kemahiran komuniti melalui kemas. Dan kita mengalu-alukan kedatangan kita hari ini untuk menjemput tetamu khas kita hari ini, Datuk Hajah Rubiah Wang, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Selamat datang, Datuk. Terima kasih dan terima kasih atas jemputanlah untuk bersama-sama dalam dialog TVS pada hari ini. Baik, Datuk. Mungkin kita ingin memperkatakan tentang kemas, tapi terlebih dahulu mungkin Datuk boleh kongsikan berkenaan dengan bagaimana dengan visi dan misi kementerian sendiri secara keseluruhan. Okey. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ni merupakan satu kementerian yang sebenarnya sentiasa berada di hati rakyat. Khasnya rakyat luar bandar. Dan sudah semestinya kalau disebut Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, fokus kita memang luar bandar. Luar bandar. Dan juga pendesaan. Jadi secara tidak langsung, visi kita adalah untuk memastikan pembangunan kawasan luar bandar yang lebih holistik, lebih inklusif. Sebab itu di bawah kementerian kita ada satu dasar. Dasar kemajuan luar bandar 2030. Yang mana kita menggariskan 10 elemen untuk memastikan pembangunan luar bandar tu dapat kita capai. Kita sebenarnya menyantuni KKDW ini menyantuni 8.1 juta penduduk luar bandar seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia 8.1 juta. Yang mana kita lihat ada kawasan yang sedang membangun, ada kawasan yang masih memerlukan perhatian. Bukan saja dari sudut pembangunan infra, malah juga pembangunan sosioekonomik dan sebagainya. Sebab itu visi KKDW adalah memastikan kawasan luar bandar ini dapat kita bangunkan secara holistik, inklusif, yang mana kita menekankan beberapa perkara. Yang pertama sekali tentang kita coba mengurangkan kos sara hidup. Sebab kita tahu sekarang kos sara hidup agak tinggi. Yang mana di situ kita menekankan tentang yang mana kita memastikan untuk memastikan pengurangan kos sara hidup ni, kita perlu menyediakan satu ekosistem yang baik, yang lengkap kepada masyarakat luar bandar. Yang pertama yang kita sasarkan adalah pembangunan infra luar bandar. Infra luar bandar kalau kita lihat keperluan asas yang diperlukan bukan saja memastikan kesejahteraan, keselesaan masyarakat luar bandar, tetapi ia juga merupakan satu kemudahan yang diperlukan seperti projek jalan luar bandar, jambatan luar bandar, projek bekalan elektrik luar bandar, bekalan air luar bandar, projek pembangunan ameniti sosial, program perumahan rakyat sejahtera. Kalau dulu kita sebut program PPRT. Sebab salah satu target kita adalah mengurang ataupun membasmi kemiskinan di kawasan luar bandar. Dan projek-projek ni merupakan satu intipati yang amat penting. Sebab bukan saja dari sudut menyediakan kemudahan, tapi dapat create peluang-peluang ekonomi, memudahkan orang kata komunikasi perhubungan di kawasan pedesaan. Dan dari situlah kita juga selain pada menekankan tentang accessibility ataupun keperluan infra luar bandar tu, kita juga memfokuskan pembangunan sosioekonomik luar bandar.
yang mana kita merancang ataupun mengatur program-program yang boleh meninggalkan ataupun memberi sumber pendapatan, sumber ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat luar bandar. Yang mana kita menekankan program keusahawanan. Kini keusahawanan bukan saja keusahawanan, kita juga mewujudkan program-program pembangunan komuniti yang boleh membantu orang kata bukan saja menjana pendapatan, tetapi dapat juga membentuk persekitaran yang lebih kondusif kepada masyarakat luar bandar. Dan yang ketiga, kita coba melahirkan satu asas pembangunan modal insan yang lebih tersusun, yang lebih terancang, khasnya dari sudut pembangunan kemahiran masyarakat luar bandar, yang mana kita fokuskan bukan saja kita fokuskan kepada wanita, belia dan komuniti luar bandar. Sebab itu kita banyak mengadakan program latihan-latihan kemahiran dalam usaha kita menjadikan memastikan generasi luar bandar ini mempunyai kapasiti yang tinggi, bukan saja untuk mendapat peluang pekerjaan, malah juga menjana pendapatan dalam program-program berbentuk komuniti dan juga program-program yang boleh memberi impak kepada masyarakat setempat. Baik, kalau kita nak faham apa yang Datuk sebutkan tadi, sebenarnya KKDW ini, kalau boleh saya ibaratkan, sebuah kementerian yang cukup berat tanggungjawabnya, kerana dia bukan sahaja untuk memastikan tanggungjawab kepada masyarakat, tetapi juga infra asas juga terpaksa dipikul. Kerana itulah merupakan satu tanggungjawab besar. Jadi mungkin Datuk, kalau saya juga dipahamkan dalam pembentangan bajet 2026, peruntukan juga agak besar diberikan kepada KKDW. Silakan. Itulah kita di KKDW merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada YAB Perdana Menteri yang orang kata sensitif dengan keperluan masyarakat luar bandar. Dan alhamdulillah tahun ini kita mendapat peruntukan 12.4 bilion. Ada peningkatan 3.69% daripada peruntukan tahun lepas untuk program-program di bawah KKDW, bukan saja dari sudut pengurusan kos operasi, malah juga program-program pembangunan baru dan juga aktiviti program di kawasan luar bandar melalui 10 agensi KKDW. 10 agensi ini termasuklah Rista, Mara, Felkra, Kemas. Kita ada 5 lembaga pembangunan wilayah. Kita ada Kejora, kita ada Perda, kita ada Kedah, kita ada Ketengah yang membantu dalam menyediakan program-program dan aktiviti bagi memastikan pembangunan yang lebih sekata. Dan daripada 12.4 bilion tadi, 3.3 bilion kita fokuskan kepada infra luar bandar. Jambatan, seperti yang saya sebut tadi, jalan luar bandar, jambatan luar bandar, projek bekalan elektrik, bekalan air, begitu juga dengan projek amenity sosial, program rumah sejahtera, dan juga program jalan-jalan yang berimpak tinggi yang kita sebut jalan perhubungan desa. 3.3 bilion untuk tujuan berkenaan pada tahun hadapan. Ini satu kos yang ataupun satu amount yang besar sebenarnya, tetapi ini juga cabaran bagi kita bagi memastikan fasilitas kemudahan kawasan luar bandar ni dapat kita capai. Ya Datuk, dengan peningkatan 3.69% jumlah pendudukan kali ini berbanding dengan tahun sebelumnya, Datuk, pada pendapat Datuk, adakah ia mencukupi bagi tumpuan penggunaan perkhidmatan masyarakat, kelestarian komuniti dan juga mungkin untuk pembangunan masyarakat desa? Pendapat Datuk? Kalau dikira memang peruntukan ini tak mencukupi. Tetapi bagi kita berdasarkan kreativiti kita, berdasarkan inisiatif kita, berdasarkan kepimpinan kita, khasnya di bawah timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri KKDW yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bajet ini satu perkara, tetapi kreativiti satu perkara, sebab dia menekankan tentang
kerja ni kita tak boleh kerja dalam satu keadaan. Maksudnya tidak boleh kerja silo. Kita perlu bekerjasama dengan agensi-agensi lain, memaksimumkan peruntukan yang ada, memaksimumkan program-program dan aktiviti yang kita akan laksanakan. Walaupun peruntukan tu agak terhad, tetapi kita coba mencapai impak yang lebih tinggi, semaksimum yang boleh. Semaksimum yang boleh. Sebab kita tahu kita boleh buat lebih sebenarnya daripada peruntukan-peruntukan yang kita terima. Dan kita mengharapkan sebenarnya program-program pembangunan ataupun sosioekonomik luar bandar ni diberi penekanan. Khasnya dari sudut fokus kita keusahawanan dan juga kemahiran. Dalam usaha kita memberi peluang ekonomi, peluang pekerjaan dan juga menyediakan tenaga mahir kepada negara kita. Ini yang kita harapkan. Walau bagaimanapun bagi kita peruntukan itu kita masih mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada YAB TPM sebab kita sentiasa buat libat urus kepada kementerian-kementerian tertentu dalam usaha kita mendapatkan dana berkaitan bagi memastikan program-program yang kita rancang meninggalkan impak yang tinggi kepada masyarakat setempat. Baik, mungkin kita awal tadi kita ingin berkatakan tentang kemas, tapi sebab terlampau menarik topik yang telah dibawakan, apa yang telah didedahkan oleh Datuk Rubiah Wang berkenaan dengan fungsi dan juga visi itu. Jadi mungkin kita ingin tahu lagi apakah sebenarnya yang it's already in the pipeline untuk 2026 ni. Betul. Ya, untuk KKW sebenarnya kita telah pun menggariskan pelbagai program dan pelbagai aktiviti. Dan apa yang penting di bawah TPM ni menggunakan peruntukan yang sedia ada, menggunakan perancangan yang sedia ada, kita every year buat pemukiman. Kita nak pastikan apa saja program dan aktiviti itu ada outcome yang lebih menarik. Dan setiap kementerian ataupun setiap agensi di bawah KKW mesti mempunyai game changer yang perlu dilaksanakan, yang mana perkara baru, aktiviti baru yang boleh meninggalkan impak yang lebih berkesan. Contohnya kalau kita lihat kemas contohnya 2022-2023 kita memperkenalkan tadika Fratafis. Itu satu Fratafis. Tahun lepas game changer baru lagi sebab kita nanti kita cerita tentang kemas. Kita create tabika kemas istimewa. Kelas tabika tunas istimewa untuk pelajar-pelajar kanak-kanak autism di kawasan luar bandar. Tahun depan pun kita dah ada perancangan yang lain lagi untuk memastikan impak berganda daripada program-program yang diadakan. Malah di bawah Lembaga Pembangunan Wilayah, program-program sedia ada kekal dilaksanakan. Tetapi program-program berimpak tinggi sentiasa dijana untuk meninggalkan impak yang lebih berkesan. Contohnya tahun depan ni, YAB TPM telah mengarahkan semua lembaga pembangunan wilayah yang saya sebut tadi, Kejora, Kedah, Perda, Ketengah, Perda bekerjasama dengan koridor, pihak pembangunan ekonomi koridor di kawasan berkenaan untuk melaksanakan program-program pembangunan sosio-ekonomik yang lebih besar yang boleh berimpak kepada masyarakat, termasuk membawa pelaburan baru ke kawasan-kawasan luar bandar. Contohnya kalau di Kedah, di kawasan Kulim Tek tu, bagaimana lembaga pembangunan wilayah boleh bekerjasama dengan agensi berkenaan untuk sama-sama memberi pulangan, menjana pendapatan kepada masyarakat luar bandar. Sebab Kulim High Tech ni satu pusat industri, pusat industri. Kita ni manpower. That's why TVET memainkan peranan yang amat penting. Begitu juga dari sudut pertanian, kita menggunakan kaedah teknologi moden, bekerjasama dengan universiti, bekerjasama dengan industri. Sebab dulu kita pakai sistem biasa-biasa, sekarang kita gunakan drone. Yang ni kaedah-kaedah
yang digunakan pertanian moden. Pertanian moden. Ini yang perancangan-perancangan baru yang bakal kita laksanakan untuk meningkat dan menjana pendapatan masyarakat luar bandar. Dan perkara ini kita biasanya kita buat program bersepadu bersama dengan industri dan sebagainya. Ini antara contoh yang kita akan lakukan selepas ini. Untuk Pelan Hala 7 2026. Ya. Saya rasa untuk bercerita tentang itu saja kita sebenarnya tak sedar pun kita dah nak pergi ke commercial break kita terlebih dahulu, kerana kita selepas ini kita akan bercerita tentang kemas. Saya sebenarnya Cheryl ada banyak lagi soalan tapi sebab teruja sebab fungsi juga KKDW ini kalau dilihat bukan saja daripada sudut untuk membangunkan kawasan desa dan wilayah, tetapi kalau kita dengar sebentar tadi apa yang diberkatakan oleh Datuk Rubiah seolah-olah ada terkait sedikit dengan Kementerian Pelaburan pula. Menarik pelabur lagi. Menarik pelabur Datuk. Jadi itu fungsi baru yang kita baru tahu sebenarnya. Dan juga Syah, mungkin selepas ini kita akan menceritakan sedikit juga tentang keperluan Sarawak juga dalam aspirasi KKDW dan juga mungkin keperluan kemahiran pula. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Okay. Terima kasih atas kesertaan anda bersama kami dalam Dialog TVS dan kami masih lagi bersama dengan tetamu istimewa kita dalam Dialog TVS pada malam ini, iaitu Datuk Rubiah Wang, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Dan pada awal tadi Cheryl, Datuk telah berkongsi berkenaan dengan apakah fungsi dan visi yang telah dinyatakan. Dan selepas ini kita nak berkatakan tentang keperluan Sarawak dan juga kemas, iaitu topik kita pada hari ini betul, sebenarnya, tapi kita terlalu teruja tadi Datuk. Jadi Datuk, sebelum ni Datuk juga berkongsi tentang aspirasi kemas dan juga menarik pelabur dan juga kementerian dan kolaborasinya. Jadi apakah antara kolaborasi yang paling baru dalam kita menyelami era PCDS 2030 ni Datuk? Mungkin boleh ceritakan sikit. Okey. Ini saya ingin nak bercerita tentang Kemas lah. baik. Kemas ni merupakan satu agensi ataupun satu jabatan di bawah KKW yang mana dia diwujudkan sin 60-an dulu, yang diwujudkan sebagai salah satu agensi membangunkan ejen perubahan masyarakat luar bandar. Jadi pada masa itu Kemas menggerakkan orang kata pendidikan literasi fungsian, maksudnya sekolah dewasa, lepas tu program-program kekeluargaan, program kekeluargaan di kampung-kampung. Dan namun begitu menyedari orang kata salah satu aspek yang amat penting dalam memastikan perubahan masyarakat luar bandar adalah pendidikan. Orang luar bandar, maksudnya rakyat luar bandar perlu diketengahkan dengan satu sistem pendidikan yang lebih tersusun, yang lebih cantik kata orang, lebih tersusun. Sebab itu Kemas beralih kepada sistem ataupun pendidikan awal persekolahan. Maksudnya tabika lah, tabika. Dan daripada kelas walaupun kita masih mengekalkan kelas dewasa, buta huruf dan sebagainya, kelas-kelas ekonomi rumah tangga pun masih juga dilaksanakan. Program-program komuniti pun Kemas buat sebab kita di bawah kelas bina insan kita. Tetapi kita mengambil pendekatan untuk memastikan pendidikan awal ni diambil perhatian. Sebab tu kita membuka tabika-tabika dan lantikkan guru-guru kita pun berdasarkan orang kata personel ataupun individu-individu yang yang kita nampak bijak je di kampung, nampak bijak dan mampu menjalankan tugas mengasuh, mendidik dan sebagainya. Sebab tujuan kita adalah untuk memastikan 3M lah, maksudnya boleh membaca, mengira, mengenal huruf di peringkat awal. Dan perkara ini berterusan berlaku. Dan alhamdulillah orang kata kini kelas-kelas tabika Kemas telah pun mencapai 10,587 buah seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Dan suka saya maklumkan juga di sini, Kemas merupakan satu institusi pendidikan awal ataupun prasekolah yang paling dipinati di Malaysia. Yang mana Kemas telah pun memenangi
hadiah gold jenama yang dipercayai. Ini anugerah daripada Reader Digest. Bermula 2017 dan kita terima sampai 2025. Dah 6 kali. Maksudnya 6 tahun berturut-turut. Kemas apabila kajian. Sebab kajian ni bukan dibuat Reader Digest di Malaysia saja. Di seluruh Asia. Negara Asia. Di seluruh Asia. Dan kita dapati pendidikan awal kanak-kanak jenama Kemas ni merupakan brand yang paling dipercayai. Dan ini orang kata dari sudut kualiti, dari sudut sistem pendidikan dia, maksudnya sistem kaedah pengajaran dia dan sambutan masyarakat setempat. Bukan saja di luar bandar, malah juga di bandar-bandar sekarang. Ramai mempertikaikan kenapa Kemas ada di dalam bandar. Tetapi keperluan Kemas tu masih diperlukan. Sebab ada separuh kawasan bandar ni sebelum ni luar bandar. Dan kewujudan Kemas tu di situ masih diperlukan. Sebab itu kita lihat Kemas ni sebagai ejen perubah masyarakat, ia merupakan satu jabatan yang amat relevan sekali. Dan bagi memastikan orang kata komitmen Kemas ni, maksudnya peranan dan fungsi Kemas ni sebagai ejen perubahan masyarakat ni terus kekal relevan. Terus kekal relevan, banyak penambahbaikan, pembaharuan telah dilaksanakan. Bermula tahun 2022 di bawah TPM kita lah, di bawah Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Banyak perubahan yang telah dilaksanakan dari sudut sistem pendidikan itu sendiri. Yang pertama sekali, Kemas menekankan sistem ataupun classroom itu sendiri. Pada masa ini kita tengah menekankan digital, smart classroom. Smart classroom sebab kita nak untuk prasekolah ini. Untuk prasekolah. Okay. Sebab kita nak tukar blackboard tu, papan putih tu kepada digital. Maksudnya sesi yang lebih interaktif bagi kita menarik minat ataupun suasana pembelajaran yang lebih menarik dan kondusif. Perkara ini kita telah laksanakan. Untuk tahun depan kita upgrade lagi dalam 100 buah kelas. Ini kita berfasa-fasa. Seluruh negara. Yang mana kita sediakan komputer, kita sediakan TV LED screen, smart TV lah untuk kaedah pembelajaran. Yang ni kita transform dan kaedah pengajaran kita lebih komprehensif, lebih menarik, dan apa yang penting sekali, anak-anak pelajar, anak-anak maksudnya budak-budak prasekolah ni nak off pun dia tak nak sebenarnya. Yang kedua, apa yang Kemas lakukan adalah modul ataupun silibus yang kita ajar dalam pendidikan prasekolah pun kita upgradekan juga. Yang mana walaupun kita mengikut standard ataupun modul kebangsaan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, tetapi kita ada penambahbaikan yang kita buat, yang mana kita kenali sebagai stream. Sebab dari sudut modul ni, Kemas berkolaborasi dengan UPSI. USI Universiti Sultan Idris untuk create model yang lebih menarik, lebih bagus, tapi tak lari daripada standard kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang mana Kemas kini ni kita menggunakan model stream, science, teknologi, religion, environment, engineering, art and mathematics. Yang mana dalam sistem model ni, stream ni, kita menekankan tentang science dan mathematics. Ini fokus kita. Dan model ini sebenarnya amat menarik sebab dia boleh melahirkan pemikiran anak-anak. Sebab kanak-kanak berumur 5-6 tahun ni senang dibentuk. Minda dia masih lagi aktif, cepat menerima. Kita dapat melahirkan anak-anak yang kritis, anak-anak yang boleh berfikir dengan cerdas dan juga dengan hebat, dan yang penting boleh juga menilai, menyelesaikan masalah.
Yang ni kita dapat buktikan sebenarnya dengan kaedah-kaedah ni ya. Sebab kita dapat melalui modul ni lah bukan saja pendidikan pendidikan secara teori itu kita buat, tapi kita dapat juga menghasilkan potensi, create potensi, bakat, bukan saja dari sudut pendidikan, malah juga dari sudut bakat kesenian, bakat communication, bakat dalam sukan dan sebagainya. Dan kita dapat lihat bagaimana creating bakat ni, kanak-kanak ni kita buat bukan saja di dalam kelas, tetapi kita juga collaboratekan dengan kelas-kelas yang lain melalui program-program bersama dengan kelas-kelas lain di peringkat daerah, di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan. Bermula 2026 tu. Bermula 2022 secara aktif lah. Tapi sebelum itu memang kita dah ada program-program ni. Tetapi orang kata penekanan kita, pemerkasaan itu dan program-program yang orang kata lebih berkualiti tu kita create since 2023. Ya, inilah pembaharuan yang menekankan tentang robotik, yang menekankan tentang matematik, sains itu sendiri. Dan kita dapat lihat bagaimana kanak-kanak ni boleh berinteraksi dengan mudah. Last week kita ada satu festival kemas di peringkat kebangsaan. Saya sendiri terpegun tak? Tengok bagaimana bakat-bakat budak-budak tu dengan mudah boleh berinteraksi. Macam kemas idol tu dia boleh berpidato dengan baik dalam bahasa Inggeris lagi tu. Boleh baca doa dengan clear, confident. Dengan confidence sekali. Dan begitu juga sebab kemas juga telah bermula 2024 kita telah memperkenalkan Fratafis sebab kita nak support Malaysia Madani. Sebab kita nak fokuskan juga dalam modul kita ada nilai dan sasiah, penekanan dari sudut creating nilai dan sasiah yang mana kita landaskan dengan Al-Quran. Dia tidak menghentikan program-program stream tadi sebab kita extra 1 hour untuk program Hufaz Tafiz kita. Dan target kita nak create maksudnya nak apa orang kata melahirkan 100,000 hufaz cilik untuk tempoh 2 tahun. Untuk tempoh 2 tahun 2024 2025. Maksudnya awal 2026 kita dapat 100,000. Tapi sebelum bulan 11 lepas pun kita dah mencapai 123,000 hufaz celik di kalangan tu. Yang mana dalam kelas Fratafis ni Kemas bekerjasama dengan Yayasan Pintar dan juga Yayasan Pahang untuk create model dia yang mana pelajar-pelajar menghafal 5 hingga 30 surah, juzuk 30. Saya sendiri tak ingat tak. Budak-budak tu, saya pergi satu di kawasan saya sendiri, berlumba-lumba baca. Berlumba-lumba nak bagi tahu dia hafal. Semarahan ni? Di Semarahan. Berlumba-lumba bagi tahu saya nak baca surah Ad-Duha, dia kata. Wah, dia berdiri tu dengan yakin dia baca. Yang ni yang orang kata satu penambahbaikan. Dan apa yang penting orang kata nilai sasiah, nilai etika yang baik tu dapat ditanamkan di kalangan para pelajar. Para pelajar. Sebab itu saya merasakan pembaharuan game changer yang dilaksanakan oleh Kemas dalam memberi nafas baru dalam sistem pendidikannya amat baik sekali. Dan kita pun sebenarnya rasa tertekan juga bila permohonan masuk Kemas ni makin hari makin meningkat. Makin tinggi. Makin meningkat. Baik Datuk, dengan kita tahu yang paling ketara dengan program-program penambahbaikan. Itu sesuatu yang baru sebenarnya, stream itu. Stream. Kalau kita lihat fokus di peringkat kebangsaan adalah STEP. Kita mungkin jarang mendengar berkenaan dengan stream itu. Maksudnya ada religion, ada art dalam itu dan ada itu yang sesuatu yang baru. Itu teknologi kita tak? Sebab tu saya kata tu dalam bahasa Inggris pun petah.
ada yang boleh menguasai. Saya pergi ke Terengganu, banjir. Budak tu bawa saya bercakap bahasa Inggeris. Saya kata, Masya Allah, budak sekarang kata, bagaimana mereka boleh menguasai dengan latihan yang lebih tersusun, dengan sistem pendidikan yang lebih teratur, tanpa kemas, orang kata berbelanja lebih. Itu yang saya kata tadi. Syah kata cukup tak duit. Saya cakap cukup. Sebab kita menggunakan resource yang ada. Kita guna cikgu kemas yang sedia ada. Kita buat upskilling, reskilling, guru-guru kemas yang ada. Kita guna kelas yang sedia ada. Kita upgradekan saja dari sudut peralatan. Kita upgrade dari sudut kemudahan dalam tadika berkenaan. Jadi kita dapat mengendalikan kelas-kelas baru, maksudnya kelas-kelas yang mempunyai, orang kata tu, elemen-elemen yang lebih menarik lagi dalam sistem pendidikan yang kemas adakan. Baik. Maksudnya daripada sudut tenaga pengajar pun dah di upskilling lah. Dah di upskilling. Upgrade gaji jugalah. Gaji tak upgrade. Tu yang saya kata, yang ni ada, orang kata langkah berterusan akan kita ambil. Libat urus dengan JPA, libat urus dengan MOF, tengah kita laksanakan. Berita baik tu sebenarnya. Tengah kita laksanakan. Tetapi apa yang penting sekarang, pengambilan untuk guru ataupun sekarang kita sebut pendidik masyarakat ni pun paling rendah pun adalah diploma. That's why dia orang memang dah sampai skill yang diperlukan. Dan kita sekarang pun tengah buka sekarang ni, tengah tutup 23 bulan 12 ni, kita nak ambil pengambilan baru untuk pendidik-pendidik kemas, pendidik kemas yang kita memfokuskan yang ada sijil diploma pendidikan awal kanak-kanak. Jadi kita banyak pilihan dah sekarang. Yang lama kita reskilling, upskilling, upskilling, reskilling. Yang baru kita coba cari yang base dengan kelayakan yang sepatutnya yang memang dah ada dalam bidang itu. Dalam bidang itu. Sebab itu kemas, kita ada 2-3 institut latihan kita. Sebab kita guna institut semua in-house. Kita semua in-house. And then kita berkolaborasi dengan pihak UPSI, berkolaborasi dengan Yayasan Pahang, berkolaborasi dengan Yayasan Pintar untuk kita jadikan pendidik-pendidik kemas ni capable, mempunyai kualiti dalam mengadaptasi pendidikan-pendidikan baru yang kita laksanakan. Ini adalah pendidik-pendidik masyarakat pendidik-pendidik yang masyarakat. bakal kita mungkin menjadi pembina masa depan untuk generasi muda, dan juga inilah antara intipati yang baik untuk kemas dan juga untuk seluruh negara Malaysia. Baik, kita sebenarnya nak berhenti rehat sekali lagi. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita nak masih lagi memperkatakan tentang kemas, kerana ia bukanlah satu perkara yang baru, tapi ada penambahbaikan baru yang anda belum tahu dan anda baru tahu sebentar tadi, dan kita akan kupas lagi selepas ini. Masih lagi bersama kami di Dialog DVS dan juga masih lagi bersama tetamu kita khas hari ini tentang kemas dan juga pembaharuan. Baik, sebelum ni Syah, Datuk pernah berkongsi juga tentang pembaharuan baru dan juga antara aspirasi penambahbaikan juga kali ini, dan mungkin Datuk boleh berkongsi sedikit penambahbaikan yang tinggal 3 tadi kan Datuk? Ya, selain daripada tadika Pratafis yang kita laksanakan, kemas juga sebab kita mementingkan kontinuiti masyarakat luar bandar, sistem pendidikan awal di luar bandar. Kita tahu apabila anak-anak tadika Pratafis ni pergi ke arus perdana darjah 1, automatik dia orang tertinggal dari sudut apa yang mereka belajar dekat Pratafis tadi. Maksudnya penghafalan Al-Quran dan sebagainya. Kemas ambil inisiatif. Dia buka lagi satu kelas di setiap premis di kampung-kampung tu, di bawah program pembangunan insan, disebut kelas pelita kemas. Yang mana anak-anak darjah 1, darjah 2 yang telah
orang kata yang telah tahfiz tadi, dia boleh masuk ke kelas tu secara sukarela. Untuk memastikan, orang kata memastikan continuity. Maksudnya kalau dia dah hafal tadi kan, untuk dia belajar Al-Quran lagi dalam kelas-kelas tu di kampung-kampung ataupun di taman-taman perumahan. Macam kelas tambahan dah ni. Kelas tambahan. Ni sebab kita tak nak putuskan. Sebab dia orang dah ada didikan di peringkat awal. Dah hafal dah semua tu kan. Kita tak nak dia di arus perdana darjah 1 tak ada dah. Kalau tak dipupuk hilang. Kemahiran tu hilang. Dan bukan mudah nak dapat balik. Sebab tu kita secara sukarela di bawah program pembangunan insan kita buka kelas Permata Kemas. Permata Kemas ni yang mana kita buka secara sukarela, ibu bapa yang nak anak dia belajar terus ke Kemas, dia boleh masuk di situ. Untuk meneruskan dalam pembelajaran Al-Quran, maksudnya penghafalan yang selanjutnya. Yang ni kita teruskan juga. Yang ni menggunakan guru kemas yang sedia ada juga. Yang guru kemas yang sedia ada. So far setakat ni tak ada bantahan pun. Alhamdulillah, saya memang amat bersyukur sekali dan mengucap terima kasih banyak-banyak kepada pendidik-pendidik kemas ni. Selain daripada itu juga, pada tahun ini Kemas buat lagi satu perubahan bagi memastikan ketidakciciran pelajar-pelajar di luar bandar dalam pendidikan awal ni, khusus untuk anak-anak berkeperluan khas yang kita sebut kelas tarbika istimewa. Kelas tarbika tunas istimewa, spektrum autism. Sebab kita tahu keperluan khas ni luas, tetapi untuk memudahkan pengajaran kita, kita pilih keperluan khas autism. Kita buat projek rintis di Melaka. Ada 3 kelas, 42 orang. Satu di Alu Gajah, satu di Melaka Tengah dan satu di Jasin tahun ini. Dan alhamdulillah kita mendapat sambutan yang amat baik. Tetapi kita punya kapasiti terhad lah. Sebab dengan kita pun menggunakan orang kata peruntukan yang sedia ada. Kalau nak cakap cukup, memang tak cukup. Tapi kita gunakan. Sebab kita nak bagi perkhidmatan kawasan luar bandar ni. Jadi 42 memang jelas ada perubahan. Sebab melalui kelas tunas istimewa spektrum autism ni, kita dapat memberi pendidikan yang lebih tersusun, lebih kreatif kepada anak-anak berkeperluan khas. Sebab anak-anak yang berkeperluan khas ni sebenarnya kalau kita didik di peringkat awal lagi, dia boleh balik kepada yang lebih baik, maksudnya normal tu. Dalam kalau kita train betul-betul lah, dia boleh masuk ke kelas perdana. Dia boleh. Yang silibus ni pun kita ikut Sukatan Pendidikan Kementerian Pendidikan. Sebab di bawah Kementerian Pendidikan dia ada sekolah khas. Ya, betul. Dan juga upskilling, reskilling pendidik-pendidik kemas pun kita buat. Yang mana pemilihan kelas tu, cikgu tu, maksudnya pendidik tu, kita memang tapis daripada guru-guru kemas yang ada karakter, tahu tak? Penyayang, karakter sabar, karakter yang kreatif sikit, kena pilih. Kelakar sikit. Yang kelakar sikit, yang boleh handle lah, yang boleh handle. And then kita bagi knowledge lagi. Di di institut pendidikan kita, yang di institut pendidikan dulu kita sebut institusi pendidikan Kuantan. Sekarang kita dah upgradekan dia jadi akademi. Akademi pendidikan prasekolah. Di bawah kementerian? Di bawah kementerian, di bawah Kemas. Di Kuantan. Di Kuantan. Di akademi itulah kita buat upskilling, reskilling. Kita invite pihak-pihak tertentu termasuk Kementerian Kesihatan. Sebab yang ni memerlukan ekspertis, kemahiran dan sebagainya. Kita bagi kemahiran tu kepada guru-guru kemas. Alhamdulillah. Tiga kelas tu memang mak bapak semua bagi respon yang begitu positif bahawa ada perubahan di kalangan anak-anak dia orang yang tak pandai bercakap, maksudnya kurang bercakap, dah menjadi bercakap, yang sebelum ni pasif dah boleh berinteraksi dengan kawan-kawan dia, yang tak sebelum ni kencing pun tak pandai dia, betul kan? Tak tu sekarang dah dididik
boleh buat kerja tu sendiri, makan tu pun makan sendiri. Dah boleh berdikari. Berdikari. Ni sistem yang kita, kemahiran yang kita ajar dalam program-program kelas tunas khas kita ni. Sebelum ini pelajar-pelajar ni, maksudnya anak-anak ni diletakkan di PDK. Okey. Kalau kawasan saya di pusat dalam komuniti. Pusat dalam komuniti. Petugas pusat dalam komuniti tak tahu nak handle budak ni. Dia letak situ je lah, balik, ambil, hantar, balik gitu saja. Okey. Tak ada pendekatan yang nak tackle budak ni. Dan seterusnya sekarang bila dah ada, kalau di Semarahan kita ada private, pihak swasta yang offer kelas macam ni. Tetapi orang luar bandar kena bayar RM750 per head. Sebulan. Mana mampu. Jadi dengan adanya kita menyediakan kelas ni, secara tidak langsung kita dapat memberi servis. Tahun lepas kita buat 3. Tahun depan ni kita buat 14. Seluruh Malaysia? Seluruh Malaysia. 1 di setiap negeri. Kalau Sarawak buat di kawasan saya lah. Semarahan lah. Di Semarahan. Okay. Dan dah register 13 orang. Dah ada register setakat ni. Minggu depan ni dah mula untuk proses sosialisasi. Yang mana kita panggil Jabatan Kesihatan, beberapa agensi lah yang untuk kita assist. Orang kata kita kena melihat potensial budak tu dulu. Kita kena kenal budak tu dulu dengan pelbagai itulah. Dan awal Januari nanti dia orang bersekolah macam biasa. Yang ni kita buka. Dan insya-Allah 2027 tahun ni kita dapat bajet 5 juta aja. 5 juta saja. Yang tu untuk kita upgradekan kelas yang sedia ada, beli peralatan yang sedia ada, dan training sikit lah untuk upskilling dia cikgu tadi. 5 juta aja. Macam tak cukup tu. Tak cukup 14 kelas. 14 kelas. Satu Malaysia ni. Satu Malaysia. Tahun satu lagi 2027 kita nak buat 100 kelas. 100 kelas. Maksudnya setiap daerah satu. Maksudnya lebih luas lagi. Di Sarawak kita plan 24 kelas. 2027. 24 daerah. 24 daerah kita nak. Dengan sekolah tunas khas kan? Sekolah tunas khas yang telah diberi fokus tadi, Datuk. Bagaimana pula dengan ibu bapa di luar bandar yang ingin enroll? Apakah mungkin cara-cara untuk mereka mengetahui dengan lebih lanjut tentang skim ni? Sebenarnya sekarang Kemas menggunakan pendaftaran online. Sebenarnya kita buka satu kaedah online untuk pendaftaran. Di samping itu juga pendidik-pendidik masyarakat kita di kampung-kampung akan promosi di kampung-kampung berkenaan. Sebab kita ada sistem kita. Sebab kita ni lagu Kemas berkata Kemas berada di mana-mana. That means kita tu memang close dengan masyarakat. Selain kita guna pendigitalan tu, kita juga menggunakan aset kita, maksudnya pendidik-pendidik masyarakat kita untuk mengenal pasti. Orang kata kanak-kanak seperti ini. Kanak-kanak seperti ini. Kita bagi nasihat, kita bagi tu untuk dia orang hantar ke kelas seperti ini. Dan sebab itu kita dapat target 100 kelas untuk 2027. Sebab kita dah ada orang kata data tu. Kita dah ada data tu. Dan suka saya maklumkan juga daripada Kementerian Kesihatan. KKW mendapat maklum bahawa lebih 60,000 autism di seluruh Malaysia. Kanak-kanak autism. Dan itu yang telah di-screen. Yang dah di-screen. Yang belum di-screen. Belum tambah lagi. Yang ni kalau kita tak ada orang kata sistem menanganinya, macam mana jadi mereka nanti. Betul. Kita tak dapat bergantung dengan Kementerian Pendidikan sebab dia terlampau sedikit. Maksudnya belum luas dari sudut pembukaan fungsinya itu. Fungsinya itu. Jadi alhamdulillah kelas ni telah nampak ke impak. InsyaAllah tahun depan kita mulakan lagi 14. Saya dan untuk makluman, cikgu upskilling, reskilling ni bukan didedah dengan teori saja. Dia praktikal sekali. Dia orang disangkutkan di kelas-kelas khas Kementerian Pendidikan. Kalau kawasan saya ada sekolah khas. Di situlah 3 bulan dia orang kena duduk di situ. Praktikal di situ lah. Praktikal di situ, belajar tentang budak, macam mana nak tackle budak tu, dia belajar di situ. Jadi kita bukannya dari sudut teori saja. Bukan dari sudut teori. Kita juga menggunakan praktikal, kita sangkutkan
kita kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, kita sangkutkan cikgu berkenaan, pendidik masyarakat berkenaan di kelas-kelas khas berkenaan. Jadi tak kekok. Dari mereka pun based dengan kreativiti, dia orang akan dapat handle kelas tu dengan baik. Selepas itu. Ya, Datuk. Dan juga mungkin secara menyeluruh juga, Datuk, dari sudut tenaga pengajar pula. Seperti yang kita fahamkan, kemahiran seperti ini perlu praktikal selain daripada teori. Jadi dengan model pendidikan yang baru juga, Datuk, dan juga adakah dari sudut kementerian untuk naik taraf ataupun untuk menjadikan lagi benchmark sudah ada, tapi untuk maintain kan susah. Jadi dari segi pendapat Datuk, dari sudut tenaga pengajar. Okey. Alhamdulillah lah setakat ini kita mempunyai tenaga pengajar yang orang kata very committed. Prihatin dengan tugas dan fungsi peranan dia. Sebab dia dah tahu kemas tu ejen perubahan dalam masyarakat luar bandar. So untuk memastikan orang kata konsistensi dalam sistem pendidikan kemas, proses upskilling, reskilling, maksudnya pendidikan penambahbaikan ataupun pendidikan berterusan untuk pendidik tu sentiasa kita laksanakan. Sebab itu di bawah kemas kita ada 2 akademi. Dulu 2 pusat latihan, institut latihan. Tapi di bawah pentadbiran baru tu kita jenamakan. Lebih gah lah nampak dia. Akademi Pendidikan Awal Kanak-kanak Kuantan, Kemas Kuantan. Yang ni untuk pendidik-pendidik masyarakat. Pendidik-pendidik masyarakat yang maksudnya di kelas-kelas tarbika. Satu lagi kita ada Akademi Kemahiran Sri Iskandar di Gopeng, Perak. Yang ni untuk pendidik pemaju-pemaju masyarakat kemas yang lebih kepada fungsi pembangunan komuniti kawasan luar bandar. Belajar jahit, belajar masak, jahit, ekonomi rumah tangga, gubahan, craft tangan, semua tu. Tu ni orang kata pendidikan asas untuk kita membangunkan komuniti di kawasan luar bandar. Lepas tu kita ada pembina pendidik ataupun pemaju masyarakat bina insan kita. Yang ni lebih kepada kelas-kelas dewasa. Untuk makluman Syah dengan Cheryl, sebenarnya kelas dewasa kita masih ada. Untuk Sabah dan Sarawak. Yang kita sebut kelas literasi fungsian. Untuk mengajar orang tua ataupun non dewasa yang buta huruf. Khasnya dari sudut digital. Menarik tu tak kawasan saya? Every year ada graduation. Masyarakat kampung yang tak ada ilmu sebelum ni, boleh bercakap, aktif pula tu, boleh berucap pula tu. Habis je kelas dia kan, tamat kita buat graduate. Macam budak juga kan. Bukan main lagi. Dia kata kalau dulu dia tengok saja telefon tu kan, sekarang dia boleh menulis, dia boleh membaca, dia boleh menawab, dia boleh menjawab sendiri. Dulu suruh anak ketik-ketik kan. Betul. Ni sekarang tak. Kita masih ada tu kelas tu. Sebab tu kita ada disebut kelas pendidik ataupun pemaju masyarakat bina insan di bawah kemas. Selain pendidikan awal kanak-kanak tadi. Sebab tu kita ada akademi-akademi semdu untuk upgrade reskilling. Dan satu lagi pembaruan yang kita buat, semua lantikan baru pendidik masyarakat ataupun pemaju masyarakat base dengan kelayakan yang ditetapkan. Sekurang-kurangnya diploma dalam pelbagai bidang lah. Tapi sekarang untuk pendidikan awal kanak-kanak ni kita fokus sebab ada diploma pendidikan kanak-kanak. Kita fokus dengan diploma tu. Tetapi sebenarnya kita boleh accept diploma pendidikan mana-mana bidang sebenarnya. Yang kita buat pada masa ini. Baik, Datuk. Hampir sejam sebenarnya kita bercakap, berasa pun sebenarnya, tapi apa pun Datuk, kurang daripada 5 minit. Mungkin Datuk boleh kongsikan kepada penonton di rumah. Kehebatan memang kita nampak hebat dah, gah dah sebenarnya. Kemas ni tidak perlu di rebranding. Sebenarnya branding tu dah ada. Apa yang Datuk sebutkan sebentar tadi sebenarnya. Dan mungkin dalam masa kurang 5 minit ni Datuk, apa yang boleh Datuk kongsikan, mungkin harapan Datuk kepada pertama sekali saya sebenarnya nak mengucapkan terima kasih lah. Saya bila masuk Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, baru pandangan saya lebih luas kepada kemas. Dan saya mengucapkan terima kasih atas sumbangan mereka. Bukan saja kepada pendidik masyarakat,
kepada pemaju masyarakat, kepada pemaju pembina insan masyarakat yang telah pun orang kata memberi perkhidmatan yang terbaik di kawasan luar bandar. Bukan saja membentuk anak-anak yang orang kata berdedikasi, yang beretika, yang sasya, maksudnya sasya. Dia juga membuat pendidikan, membantu pembangunan komuniti. Pembangunan komuniti ni saya tak sebut lagi tadi sebenarnya. Kita ada program santunan desa kemas. Kita membentuk usahawan. Di bawah kemas ni kita ada program quick win. Kita create usahawan-usahawan kampung, peringkat asas. Kita juga ada program-program keusahawanan di bawah kemas. Selain itu kita ada juga kelas bina-bina insan di kampung-kampung, belajar mengaji, belajar berzikir, apa jaya program-program TVET, maksudnya kemahiran yang boleh mencetuskan ekonomi, budaya, cara kehidupan yang lebih kolektif dalam masyarakat. Yang penting kesejahteraan rakyat di kawasan luar bandar. Kita juga mengajar pemaju masyarakat, mengajar program-program ekonomi yang lain, bukan saja yang saya sebut tadi, yang basic tadi, menjahit, mendandan, komputer, program pembinaan keluarga dan sebagainya. Tapi kemas juga membina satu ekosistem pembangunan ekonomi pertanian base dengan teknologi. Dulu disebut kebun dapur, tapi sekarang dulu kebun dapur tu dia bertepi rumah, tapi sekarang base dengan teknologi. Dia orang ajar mitigasi yang boleh mengeluarkan hasil, yang boleh memberi income kepada penduduk masyarakat luar bandar, walaupun bukan dalam orang kata konsep yang luas lah, tetapi menjana pendapatan. Yang kemas ni dan harapan saya program-program ini diteruskan, dikekalkan, dan kerjasama kolaborasi yang ada pada kemas itu sendiri perlu dimantapkan. Dan apa yang penting bagi saya jugalah kemas ni salah satu agensi yang saling membantu agensi kementerian yang lain. Sebab dia berada di mana-mana, di daerah, di bahagian di negeri. Sedangkan kalau KKW tu bahagian keusahawanan, kalau turun kawasan kemas juga bantu. Kalau bahagian ekonomi komuniti, kemas juga bantu. Sebab kemas ni penggerak kepada masyarakat. Jadi harapan saya dengan fungsi peranan yang dimainkan kemas, kesejahteraan, keselesaan, pembangunan komuniti masyarakat luar bandar dapat ditingkatkan lagi. Dan harapan saya kepada komuniti luar bandar, akan sentiasa memberi sokongan kepada kemas, kepada KKW bagi memastikan visi ataupun hasrat kita, memastikan kawasan luar bandar ini menjadi satu kawasan yang sebenarnya kalau ikut kata kita punya TPM lah, dia nak kawasan luar bandar yang menarik, inklusif, semua ada di situ, dapat kita capai. Dan apa yang penting juga sebenarnya kawasan luar bandar ni hasrat kita dengan pembangunan yang sedia ada, kita dapat bantu kerajaan bukan saja create ekonomi baru di kawasan luar bandar, tetapi juga dapat mengelakkan ataupun mengurangkan migrasi luar bandar ke bandar. Khasnya golongan belia. Dengan sistem ekonomi, peluang pekerjaan yang lebih banyaklah, maksudnya peluang pekerjaan komuniti yang lebih banyak. Migrasi luar bandar tu dapat kita kurangkan. Itu dia Datuk Rubiah Wang Timbalan, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Dan kita sejam masa memang mencemburui kita, sebenarnya mungkin kita akan cuba urus akan datang lagi supaya kita dapat menemu bual Datuk Rubiah Wang sekali lagi untuk membicarakan lagi tentang fungsi yang banyak lagi yang kita belum tahu lagi, Syarul, sebenarnya. Betul, Syah. Dan kita juga akan berterima kasih dengan tetamu kita hari ini, Datuk Rubiah, atas perkongsian Syah yang sangat bernilai dan sangat terperinci hari ini dalam Dialog TVS. Kita dapat lihat juga mungkin kali ini komitmen dan juga rancangan yang lebih jelas untuk membawa transformasi positif kepada komuniti luar bandar, khususnya di seluruh dan di mana-mana sahaja.
Baik. Sekian bersama saya, Syahul Sumatu. Dan saya Syed Zakir Narifin. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.